Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan belajar subjek pendidikan Islam dalam bidang sirah. Tajuknya Nabi Muhammad SAW Al-Amin. Objektif kita pada hari ini yang pertama, menghuraikan keunggulan sifat amanah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menganalisis keunggulan sifat amanah Nabi Muhammad SAW melalui kisah kehidupan baginda. Yang ketiga, mengaplikasi tindakan Nabi Muhammad SAW yang bersifat amanah dalam kehidupan harian. Baiklah, ini adalah gambar cop mohor Nabi Muhammad SAW. Dalil nakli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la iman liman la amanata lahu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman sesiapa yang tidak amanah. Riwayat Ahmad. Nilainya, jujur dan amanah membawa berkat. Sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kisahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat tak amanah. Sayyidatina Khadijah pernah mengamanahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menguruskan perniagaannya di Syam. Sifat amanahnya menyebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat keuntungan yang sangat besar. Sambungan sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Khadijah tertarik dengan sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memilih Nabi sebagai suaminya. Sifat amanah ini juga mendorong masyarakat Arab memberikan gelaran Al-Amin kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nilainya, orang yang jujur dan amanah dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, apakah maksud Al-Amin di situ? Maksud Al-Amin ini ialah sangat dipercayai. Analisis daripada kisah sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dapat menambat hati Sayyidatina Khadijah. Beliau merupakan seorang wanita, bangsawan dan hartawan Arab. Yang kedua, dipercayai oleh kaum Quraisy walaupun mereka sangat memusuhi baginda. Yang ketiga, kejayaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perniagaan sehingga mendapat keuntungan atas sifat amanah baginda. Meneladani sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa bercakap benar. Jadi apa sifat yang kita boleh contohi di sini ialah saya wajib bercakap benar pada bila-bila masa. Yang kedua, sebagai ketua negara, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan tanggungjawab dengan sempurna. Sifat yang boleh kita contohi di sini ialah saya wajib melaksanakan tugasan yang diberikan dengan sebaiknya. Yang ketiga, merosakkan tanaman dan pohon-pohon dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita boleh contohi sifat Nabi Muhammad dengan saya wajib menjaga kebersihan dan keindahan alam sekitar. Semua Muslim wajib bercakap benar pada bila-bila masa. Jadi kita tak boleh bercakap bohong. Kita kenalah sentiasa bercakap benar pada bila-bila masa sahaja. Setiap Muslim wajib melaksanakan tugasan dengan sebaiknya. Contohnya, sebagai seorang pengawas, hendaklah melaksanakan tugasan yang telah diberi amanah kepadanya. Begitu juga dengan
ketua kelas ataupun penolong kelas. Sebagai murid, kita juga perlu melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru seperti kerja sekolah dan lain-lain. Ataupun sebagai seorang anak, jika diberikan tugasan oleh penjaga ataupun kedua ibu bapa kita, kita haruslah melaksanakannya. Menjaga kebersihan dan keindahan alam sekitar menjadi kewajipan setiap Muslim. Jadi di sini kita hendaklah sentiasa menjaga dan memelihara keindahan alam sekitar yang telah Allah anugerahkan. Rumusan. Amanah sangat penting diamalkan oleh setiap Muslim. Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik bagi semua manusia. Itu sahaja pada pagi ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.